pengguna yang terpedaya. Daripada situ saya mengambil inisiatif diri saya sendiri, kerana sebuah bank yang saya mengambil loan rumah, di peringkat awalnya memang ujung tahun dia akan berikan satu statement dari segi pembayaran daripada Januari hingga Disember. Tetapi 5 tahun kebelakangan ini, dari tahun ke tahun saya tidak menerima apa-apa pun penerimaan daripada bank penyata yang kita dah bayar. Kerana bayaran yang dibuat biasanya setiap bulan melalui mesin telemesin, yang mana pada tempoh beberapa bulan dia punya kesan carbon tu akan hilang. Kita tidak ada bukti untuk nak memberikan satu pengesahan kepada mana-mana pihak kalau benda itu terjadi. Pada akhir tahun lepas, saya telah pergi ke ibu pejabat bank ni. Saya nak menjumpa pegawai yang berkenaan, tidak dapat bertemu kerana ada tapisan-tapisan tertentu. Dia kata pergi dekat service counter. Saya pergi, saya buat pengaduan, tak ada feedback. Dan baru-baru ini saya pergi dekat cawangan dia dekat Taipan. Saya kata saya nak jumpa pegawai pinjaman loan rumah. Dia kata baiklah puan, tunggu di bawah. Dia sebentar lagi dia akan turun. Minta maaf kalau cerita saya ni agak panjang. Tak apa ke kalau sebutkan nama bank tu? Banknya kalau kita tengok memang megah. Semegah bangunannya, Bank Citibank. Jadi Citibank, ya. Jadi saya pergi ke Taipan. Dia kata tunggu sebentar. Jadi pegawai pinjaman loan rumah tadi turun, bertanya dengan saya kata saya nak dapatkan statement bayaran yang telah saya buat selama 5 tahun saya tak dapat penyata. Kemudian dia kata okey, kalau begitu minta awak punya IC. Saya bagi IC, tiba-tiba dia nak ambil buat naik atas. Saya kata excuse me, saya tak akan benarkan sesiapa pun mengambil IC saya. You tengok muka saya, you tengok nama saya, you tengok IC saya, cukup buat catatan sendiri. Kemudian dia pun terpegun dengan saya punya penegasan kata-kata itu. Dia pun menulis, dia pun catat, dia naik atas. Selepas beberapa minit dia turun, dia bawa beberapa borang. Dia kata puan kena isi benda ni, 1 tahun punya penyata saya dikenakan RM5 untuk nak dapatkan penyata tahunan yang dah 5 tahun saya tak dapat tu. Saya kata, kenapa mesti saya bayar RM5? Kenapa mesti saya isi borang ini? Bukan atas kesalahan saya. Saya datang sini untuk menuntut penyata yang dah saya buat bayaran, tetapi pihak bank tidak memberikan maklum balas. Jadi saya dengan telemesin kertas yang sekeping tu yang dah pudar dan tak dapat dikesan, ini menyulitkan bagi saya untuk menyemak saya punya berapa baki saya punya bayaran loan rumah. Kemudian dia pun kata okeylah, kalau begitu puan dikecualikan daripada bayaran RM5. Cubalah di sini. Sekiranya saya bukan seorang wanita yang berani, memang saya akan bayar RM25. Kemudian dia kata baiklah puan, dia kata puan tunggu, saya akan bawa perkara ini ke pihak atas. Jadi dalam pada saya nak menunggu tu lama juga. Saya buat panggilan kepada talian yang kerajaan adakan tu, yang Jabatan Perdana Menteri 038000. Saya buat panggilan itu, dia jawab dengan tepat. Okey, dia kata dia ambil. Rupanya dia merakam apa juga keluhan pengguna saya ni. Sebagai pengguna dia rakam. Kemudian lepas 3 hari dia menjawab. Dia kata puan, saya tak dapat nak bawa kes puan ni kepada pihak yang berkenaan kerana ini di luar bidang kuasa kerajaan. Saya soal di balik, apa guna diwujudkan talian 038000 kalau untuk nak menyelesaikan masalah yang berpilih-pilih? Dia kata ini bidang kuasa bank negara. Saya tak kira, saya nak juga puan menghantarkan laporan saya ini kepada bank negara dalam bentuk apa pun terpulang pada puan. Sama ada rakaman suara saya, surat saya ataupun apa encik nak panggil saya. Jadi selepas beberapa hari, saya dapat panggilan mengatakan daripada Citibank, kononnya saya membuat laporan kepada bank negara dan bank negara mengarahkan dia untuk memberikan 5 tahun penyata bayaran yang saya dah buat. Di sini maknanya kerana ada sikap berani dan ketegasan pengguna kepada siapa juga yang mengambil tindakan sewenang-wenangnya. Itu satu. Yang kedua, mengenai Telekom Malaysia. Terima kasih kerana menaja minuman-minuman. Tetapi pengalaman saya dengan Telekom Malaysia berlaku semasa saya berpindah daripada Jalan Pantai Baru ke Kelana Jaya.
Sebelum saya berpindah, saya telah membuat surat pada Telekom Malaysia. Saya akan memutuskan perkhidmatan telefon pada, saya ingat lagi tarikh, 15 November tahun 1976. Selepas saya pindah ke Kelana Jaya, masa itu Kelana Jaya itu belum ada lagi tiang telefon. Selepas 4 tahun saya duduk sana, Telekom Malaysia telah menghantar surat kepada saya, Puan perlu membayar sewaan telefon yang 1 bulan RM20 tu kepada Telekom kerana Puan gagal membayar sekian selama 4 tahun. Jadi suami saya ni mengingatkan saya, masa tu saya pegawai kerajaan. Dia kata kalau tidak, Puan akan dibawa ke mahkamah dalam tempoh 14 hari. Boleh ringkaskan Puan? Ini saya nak ceritakan pengalaman ni lah, maknanya kita kena berani. Jadi bila dah dapat surat itu, saya tak layan surat tu. Dia hantar surat reminder kali kedua, dia kata awak akan dibawa ke mahkamah atas urusan tidak boleh. Kemudian saya bawa saya punya surat yang saya dah putuskan, surat penyata yang saya nak putuskan perkhidmatan. Saya pergi ke Telekom masa tu di Petaling Jaya, Jawab Persekutuan tu, Petaling Jaya. Saya jumpa, saya ingat lagi nama Encik tu, Encik Azman. Boleh tak saya nak tengok penyata yang saya tertonggak? Ini surat saya yang dah saya putuskan perkhidmatan. Jadi Encik Azman tu tak boleh jawab. Saya kata Encik Azman, ibaratnya Encik Azman dengan saya suami isteri, kalau Encik Azman dah gugurkan talak 3 kepada saya, Encik Azman, saya tak boleh menuntut apa-apa pun daripada Encik Azman. Encik tu terdiam. Ada soalan Puan? Saya tadi dah kata saya bukan soalan, saya nak berkongsi pengalaman. Kita dapat Puan, kita dapat. Okey. Jadi itulah ceritanya. Benda perkara sebegini insya-Allah saya akan majukan pada pihak atasan lah untuk kita perbaiki lagi lah. Untuk Hajiah Rokiah, bank statement Citibank yang saya rasa itu satu tindakan yang baik dan saya amat pujilah keberanian Puan lah ya. Untuk ni sebenarnya kita ada 8 hak pengguna sebenarnya. 8 hak ni, please exercise your rights. 8 hak ni. Mana-mana pergi, hak untuk bersuara, hak untuk mendapatkan maklumat. Yang ada 8 lagi hak tu. Dapatkan education, dapatkan pendidikan kepenggunaan di KPDNKK kita bagi ada gerakan kepenggunaan, kita ada bagi education kepada sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. So 8 hak ni tolong exercise, tolonglah laksanakan. Sebagai pengguna, hak untuk bersuara, kita kena berani untuk beritahu. Kalau rasa alert, kita kena beritahu apa yang sepatutnya untuk dapatkan maklumat dan sebagainya. So yang perkara macam ni saya amat pujilah Hajiah Rokiah. Saya rasa biarlah perkara ini dapat diteladani oleh semua orang lah. Dapat kadang-kadang memang betul jika kata impose RM5, tapi actually benda tu boleh waive sebenarnya. Itu saja mainan dia orang saja sebenarnya. Benda-benda macam ni sebenarnya boleh cakap dia bila kita lawan dan dia akan tone down. So okey. Untuk yang 8,000 ni yang sebenarnya masih baru, ya, memang dia integrate dengan semua agencies. Tapi yang menerima telefon ni belum lagi betul-betul well versed dengan mana nak pergi. Saya terpaksa beritahu lah sebab apa banyak kes di mana pergi kat tribunal, kes pasal custom dia telah sesat. So saya rasa maybe it takes time lah kepada yang orang yang menerima call ni. Hopefully dia dapat more information lagi tepat lah. So lepas-lepas ni dapat bantu consumer lah ya. So pasal Telekom, ada masalah dengan bil, masalah dengan servis, bad servis ke apa, boleh file kat tribunal sebenarnya. Macam orang Telekom kat sini. Kena boleh file kat tribunal untuk Puan Sharifah ya, untuk pasal kondo ya, memang kita memang isu consumer. Tapi dalam akta kita tak boleh dengar kes-kes yang menyebabkan bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi untuk kes yang melibatkan tanah, kepentingan mengenai tanah ya, tak boleh. Kepentingan mengenai tanah ni termasuklah yang swimming pool, yang parking. Ada satu kes di mana je dalam SMP dapat 2 parking, bila dapat kunci dapat 1 je parking. So perkara-perkara macam ni sebenarnya memanglah kita cuba nak bantu, tapi undang-undang kita tersekat dekat situ. So untuk Puan dengan 308 orang yang lain tu patut jumpa satu peguam untuk fahamkan saman untuk nilah, untuk dapatkan nilah ganti rugi di Mahkamah Tinggi lah ya. Dapat satu deklarasi dan sebagainya. Yang pasal Esro, sama ada Puan boleh buat aduan dekat SKMM ataupun file kat tribunal pun boleh. Boleh filekan di tribunal, tak ada masalah. Yang selain daripada itu saya rasa itu sahaja. Dan akhir sekali saya nak penutupnya lah. Dan saya amat berterima kasih pada PPIM yang betul-betul menyokong hak-hak pengguna. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan,
Sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.